Sulung Pesona di Zahra dan tetamu tetap saya. Kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenyes selalu Ustaz. Makna senyum sentiasa di Alhamdulillah. mukanya tu. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin ada tips Ustaz. Macam mana nak seceria Ustaz ni? Aduh. Kecil-kecil kena sawan senyum. Oh, ya ke? Tak adalah. Yang penting hati tenang ya. Bila Ya, kita betul, dapat hati menguasai tenang. fikiran Ya. kita kan, minggu lepas kita bincangkan pasal kuasai fikiran. Bila kita dapat kuasai fikiran, maka kita dapat mengawal diri kita dan dengan itu kita akan tenang. Okey, betul. Dan tajuk hari ni Ustaz, hari ni nak cakap tentang merdeka. Kemerdekaan, Sebenarnya eh? dengan hari ni 31 Ogos kita meraihkan kemerdekaan negara yang ke-58. Okey. Baik. Dan kenapa tajuk ni dipilih dan apa yang cuba Ustaz gambarkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Dirahmati Allah, DJ Siti, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Amin. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi kemerdekaan yang mulia ini, dapat sama-sama kita tetap di dalam Pesona di Zahra, dan saya ingin mengucapkan kepada seluruh warga IKIM dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar setia IKIM kan, dan kepada seluruh rakyat Malaysia walaupun di mana anda berada, dengan ucapan selamat hari kemerdekaan, dan kepada seluruh muslim-muslimat daripada negara-negara yang lain kan, juga maknanya saya ucapkanlah serta doakanlah maknanya untuk kesejahteraan mana Malaysia, mudah-mudahan Allah beri kebaikan insya-Allah. Ya. Jadi sempena dengan Hari Merdeka ni, kita hari ni kongsikan benda-benda berkaitan dengan merdeka, dan mungkin apa benda yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian dan juga mengenai rumah tangga kita kan. Sebab Pesona Zahra ni adalah berkaitan dengan rumah tangga tu insya-Allah. Jadi ibu, ayah, abah, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Okey, sebenarnya Hari Merdeka ni saya nak kongsikan 3 perkara pada kesempatan pagi bahagia ni. Hasil ataupun pengalaman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi saya peluang banyak kan untuk berjalan di banyak merata tempat lah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ke Palestin kan. Jadi kita nak kongsikan benda-benda yang mungkin apa yang saya tengok, apa yang saya lalui kan, dan apa yang boleh dikongsikan, pesanan daripada ulama-ulama yang saya temui kan, untuk kita sempena Hari Merdeka ini kan. So mudah-mudahan dengan kita kongsikan hari ini, kita dapat hayati merdeka tu bukan saja kita menghayati cuti kita pada hari ini kan, ataupun mungkin malam tadi mungkin ada bunga api kan, ataupun mungkin kita tengok maknanya rancangan TV yang bagus-bagus, ataupun radio yang bagus-bagus, tetapi kita menghayati apa itu kemerdekaan insya-Allah. So daripada 3 perkara yang saya akan kongsikan, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian dan saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Satu hari saya bertanya dengan Imam Al-Aqsa, sebab saya perhatikan ketika saya berjalan di kota Jerusalem, saya berjalan di Masjid Al-Aqsa, saya berjalan ke sekitar kota-kota di Palestin kan, saya melihat dan kita semua umum tahu bahawa muzik-muzik ni yang melagangkannya adalah orang-orang Yahudi kan. Mereka yang melagangkan muzik, mereka yang melagangkan konsert-konsert, mereka yang melagangkan benda-benda hiburan ini. Saya tertanya-tanya, kenapa anak-anak muda di merata-rata dunia kena muzik, mereka berjamming dan sebagainya, boleh rosak kan? Ada rosak, ada tak rosak, tapi boleh rosak. Berapa banyak malam tadi yang kena tangkap dengan Jabatan Agama Islam, berdudukan di hotel dan sebagainya kan. Banyak malam tadi yang tipu mak ayah kan, untuk pergi ke sambutan Hari Merdeka kan. Banyak yang malam tadi yang mungkin berdudukan dan sebagainya kan. Mana dengar benda yang kira maksudnya melarau dan sebagainya kan. Saya kata, kenapa orang Yahudi ni terkenal dengan orang yang melagangkan muzik, hiburan dan sebagainya. Anak-anak muda lain seluruh dunia kena muzik boleh rosak, tapi anak muda Israel tak rosak. Saya tanya, saya tanya. Kemudian saya tanya imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Saya tanya dia. Saya tanya, "Mam, aku nak tanya kau sikitlah, Mam. Aku nak tanya kau, ikhlas aku nak tanya. Aku Allah izinkan datang kemari ni satu rahmat. Aku tengok banyak perkara yang aku boleh belajar. Kan? Aku nak kongsikan dengan anak-anak muda dekat Malaysia
Aku nak kongsikan dengan rakyat Malaysia. Aku nak kongsikan dengan saudara-saudara se-Islam aku. Apa dia kata? Aku tengok yang melagangkan muzik adalah banyakkan orang Yahudi. Betul kata dia. Kenapa muzik-muzik ini merata dunia, anak-anak muda boleh rosak yang lain kan, tapi anak muda Israel tidak rosak? Maka dia kata apa nak? Dia kata Muhammad kan? Dia kata dia macam ayah saya juga kan. Badannya besar kan, memang suara dia memang dia memang bertokoh kan. Imam satu Masjid Al-Aqsa rapat dengan saya. Dia kata anak-anak muda orang Yahudi ini berhibur, tapi mereka tak jatuh ke zon selesa. Itu rahsia dia kan. Kebanyakan orang Arab contohnya kan, mereka berhibur, tengok bola dan sebagainya, mereka sampai jatuh ke zon selesa. Anak-anak muda di tempat lain, mereka berhibur, mereka jatuh ke zon selesa. Alah tak apa, nanti balik rumah mak ayah, nanti mak ayah bagi duit. Alah tak apa, aku merajuk sikit mak ayah nanti ikutkan cakap aku. Alah tak apa. Jadi mereka jatuh ke zon selesa, menyebabkan mereka tak ada satu rasa macam aku ni ada benda yang perlu kena buat kan. Sebab jatuh ke zon selesa itu kan? Sebab itu comfort zone atau zon selesa sebenarnya benda yang sangat berbahaya. Saya kan Siti, ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian kan, kalau saya berforum lah dengan seseorang kan, dan orang ahli panel bersama saya itu dia akan cakap, kita orang Melayu ni apalah, lemah lah, kita orang Islam Melayu ni macam tak berjaya dan sebagainya. Kalau perkataan itu keluar daripada makna rakan ahli panel, saya akan bangkang kat situ juga. Saya kata dengan izin Allah, saya merata dunia saya pergi dengan izin Allah kan. Allah rezeki dengan saya, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak Melayu itu, bukan anak India ataupun Cina itu. Saya pun biasa pergi India, saya biasa pergi negeri Cina dan sebagainya. Tetapi mana-mana bangsa kena zon selesa, habis. Kan? Dia tidak akan dapat meningkatkan diri dia. Dia tak akan dapat meningkatkan keupayaan, potensi diri dia untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan negara dia. Sebab jatuh ke zon selesa. Alah tak apa ayah, alah orang bercakap apa pun, alah pedulilah, jatuh ke zon selesa. Alah apa-apa tak ada apa, kita gagal kat Kuala Lumpur, boleh balik kampung, kat Johor ke, kat Kelantan ke, kat Perlis ke, kat Kedah ke, kat mana ke kan. Sebab kita ada satu pilihan macam alah tak apa kan. Sedangkan anak-anak orang Yahudi ini ataupun orang Israel, mereka bermuzik kan. Mereka maknanya berkonsert, berjamming dan sebagainya. Tapi didoktrinkan pada mereka, jangan jatuh ke zon selesa. Didoktrinkan kepada mereka, kita ni keliling kita ni negara-negara Arab yang bila-bila masa boleh serang. So maknanya dia ada rasa ada rasa maknanya kepekaan kepada apa yang berlaku ke sekeliling itu. Ada orang yang nak tengok maknanya negara ini, maksudnya waktu di sana kan, negara Israel tu maknanya memang akan runtuh dan sebagainya. Anak-anak muda dia berhibur, tapi mereka tahu limitkan diri mereka. Mereka tahu limitkan diri. Berhibur pukul 10 balik, kita akan baca buku sampai pukul 12. Mereka limitkan diri, pandai limitkan diri. Anak-anak muda kita kadang-kadang jatuh ke zon selesa sehingga tidak pandai melimitkan diri. Tak pandai menghadkan. Cuba kita tengok, kalau kita kenangan ibu-ibu ayah saya yang sedang mendengar perbincangan kita pada hari ini. Dulu atuk-atuk kita, kalau kita nak main kan, ataupun ayah-ayah kita dahulu, kau nak mandi sungai ke, kau nak mancing ke apa, pukul 7 kena ada kat rumah. Betul. Selepas maghrib kena mengaji. Pukul 7 tak ada kat rumah, siap. Kan? Cerah masa depan. Sebab apa? Ayah kita ajar kita tak jatuh ke zon selesa, ajar kita untuk hadkan, belajar menghadkan diri, limitkan diri kita kepada benda-benda yang mungkin melalaikan itu. Kan? Ngaji sampai pukul berapa? Ngaji. Esok pagi maknanya kalau nak main bola ke apa semua, tapi limit. Maghrib balik rumah. Kan? Ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, Islam menganjurkan kita untuk kita hidup selesa, tapi bukan jatuh ke zon selesa. Islam anjurkan kita untuk kita hidup selesa, tapi bukan jatuh ke zon selesa. Sebab tu ajaran-ajaran Islam kalau kita perhatikan, Islam sentiasa menceritakan kepada kita tentang peringatan-peringatan. Kan? Paling tidak pun peringatan mengenai akhirat. Contoh kan, katakan, okey, engkau sebagai seorang anak, engkau mak ayah dah besarkan, kau belajar pandai, kau dapat kerja yang bagus-bagus, gaji engkau besar, kan? Kau boleh beli rumah besar, kau boleh beli kereta besar, isteri pun besar, contoh kan? Tapi ingat, jangan abaikan mak dan ayah. Kalau abaikan mak dan ayah, kena ingat, di dunia Allah SWT akan balas, di akhirat lebih-lebih lagi. Anak yang derhaka tu, dekat akhirat lebih-lebih lagi.
Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah Tuhan, tolonglah ya Allah, umat aku ni Tuhan, tolong jangan kau segerakan azabnya. Kan? Apa-apa umat aku buat, azab biarlah ke akhirat. Tak macam umat Nabi, kaum Nabi Lut alaihi salam. Tak macam umat kaum Ad, kaum Thamud, kan? Tak macam mereka Tuhan, tolonglah. Allah makbulkan doa Nabi kecuali 3 dosa, kan? 3 dosa ni maksudnya di dunia lagi Allah SWT akan balas. Pertama, hukukul walidain, derhaka pada mak ayah. Kan? Yang keduanya, orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia sombong. Sombong. Dia buat dosa dengan dia sombong. Apa orang boleh buat? Apa boleh buat? Aku ni. Macam tu dunia lagi Allah akan balas. Lebih akhirat lebih lagi lah. Kan? Maknanya dunia lagi Allah SWT akan balas. Jadi maknanya diperingatkan pada kita. Diingatkan, oh kau nak senang ke apa ke, tapi ada limit dia, ada peringatan-peringatan dia. Jangan tak sembahyang. Macam mana senang pun jangan tak sembahyang. Sebab apa? Kalau hari ni tidak sembahyang, nanti dekat kubur ada azab dia, dekat akhirat ada azab dia, dekat mana-mana tempat ada azab dia. So jadi kita ni disuruh hidup senang. Oh, nak kaya, kayalah. Cari harta, carilah. Nak senang, senanglah. Tapi jangan jatuh ke zon selesa. Kita kena ada peringatan pada diri kita untuk berjaga-jaga, sentiasa. Sebab orang jatuh ke zon selesa, dia tidak akan meningkatkan dirinya. Alah, seorang isteri, kan? Alah, aku kata kat suami aku pun, dia boleh cakap apa? Dia tak ada, dia takut dengan aku. Menjadikan dia terus boleh tengking-tengking suami dia. Sebab dia kata, apa macam boleh buat? Ikutlah aku nak buat apa? Aku boleh buat apa? Dia boleh terus-terus menderhaka kepada suami dia sebab ada zon selesa. Kan? Seorang suami, dia boleh suka-suka buat kat isteri dia, tidak bagi nafkah dan sebagainya. Sebab apa? Jatuh ke zon selesa, habis. Dia akan rasa macam tu. Seorang anak, dia rasa ke zon selesa, alah aku tak mak ayah aku pun, ikut dia lah. Maknanya lantak dia lah. Boleh kata macam tu. Maka dia akan membiarkan ibu dan ayah dia. Sebab apa? Jatuh ke zon selesa itu. Jadi ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak, selamat Hari Merdeka pada hari ni. Kita akan bincang 3 perkara ni, boleh perkara yang pertama kan. Tapi ingat, kan, hari ni anak-anak kita nak keluar, kena ada limitkan dia. Jangan dia jatuh ke zon selesa. Kau nak keluar dengan kawan-kawan, keluar. Pertama, kenalkan ayah siapa kawan-kawan kamu. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia menyatakan bahawa seseorang akan terpengaruh dengan akhlak kawan-kawan dia. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan terpengaruh dengan agama kawannya. Kalau kawan-kawan kamu tu kawan-kawan yang tak sembahyang, lambat laun kamu juga tak sembahyang ataupun melambat-lambatkan sembahyang. Kawan-kawan nak pergi sambutan Hari Merdeka, jom. Bermula daripada rumah ayah ni. Ajak kenal kawan-kawan tu. Kau anak siapa? Dulu kan, orang dulu kan. Dia bukan tanya siapa nama kau. Kau ni anak siapa? Kalau yang lebih lagi, cucu siapa kau ni? Kenal. Sebab anak orang anak kita, cucu orang cucu kita. Cucu kita buat salah, orang tegur. Cucu orang buat salah, kita tegur. Itu dulu. Budaya amar ma'ruf nahi munkar. Apabila ada peringatan-peringatan, orang tak jatuh ke zon selesa. Hari ni alah buat mak ayah aku boleh buat apa? Dia tak cakap apa pun. Orang lain nak tegur, pakcik ni apalah pakcik, mak ayah saya pun tak cakap apa. Jatuh ke zon selesa. Alah, aku nak buat, akhirnya tak ada limit. Ini yang merosakkan. Jadi ibu ayah saya sekalian, yang saya sayangi sekalian, saya tengok apa yang berlaku di Jerusalem. Saya tengok, saya perhati, saya tanya, saya bincang dengan Imam satu Masjid Aqsa, bagaimana ini kebaikan untuk Islam. Dia kata, Islam ajar kita untuk hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Jadi hari ini, ibu-ibu ayah kita menyambut Hari Merdeka, alhamdulillah, jangan jatuh ke zon selesa. Kena ingat cabaran-cabaran. Berapa banyak orang nak tengok negara Malaysia ni kucak-kacir. Berapa banyak orang yang nak tengok negara kita ni bankrupt. Berapa banyak orang nak tengok negara kita ni tidak maju. Betul. Sebab kita antara negara umat Islam, kan? Umat Islam yang agak ramai. Kita antara mana negara yang menjadi contoh, kan? Maknanya bagi negara-negara yang lain. Berapa banyak ada orang yang mencemburui kestabilan negara kita. Sebab tu jangan jatuh ke zon selesa. Alah, kan? Apa pun dah okey, semua okey. Jangan macam tu. Kita kena tahu cabaran-cabaran ini, cabaran-cabaran global, cabaran-cabaran nasional, cabaran-cabaran dari peringkat keluarga, masyarakat, dan negara dan sebagainya. Jadi hiduplah dengan selesa yang pertamanya, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Itu yang pertamanya. Ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita merdeka hari ni, kita nak membebel macam bapa-bapa ni. Nak bagi sekali. 3 perkara nak membebel macam bapa-bapa sikit lah. Ustaz Muhammad ni kan, bebel macam bapa pula. Dia matuk-atuk pula. Tak apalah. Okey, yang keduanya. Apa dia Ustaz? Yang keduanya, bertanggungjawab versus ni apa? Lawan. Lawan pentingkan diri.
pentingan dia. Hidup kita kena bertanggungjawab. Kan? So tanggungjawab kepada diri ni, kita urus diri kita. Sebab kita khalifah, kita diamanahkan satu benda tu. Sebab itu hidup kita perlu bertanggungjawab. Sebab orang yang tak bertanggungjawab, dia akan jatuh mementingkan diri. Orang yang buang pentingkan diri, dia akan jadi orang bertanggungjawab. Kan? Tanggungjawab pada diri, tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada masyarakat, tanggungjawab pada negara, tanggungjawab pada ummah Islamiah sekaliannya. Hari ni, ibu, ayah, abah, kakak sekalian, kita tengok sampah di rumah kita. Kita tahu, orang gaji kita boleh kutip sampah yang anak kita buang. Dia makan aiskrim apa sebagainya. Tapi jangan biasakan orang gaji itu kutip sampah anak kita itu. Sekali-sekala, cakap anak kita, kau kutip sampah sendiri. Bukan sampah itu yang penting, tetapi rasa bertanggungjawab itu yang penting. Kita tengok anak-anak murid kita di sekolah, kan? Maknanya bukan kutip sampah itu yang penting, tapi melatih dia bertanggungjawab. Kalau sampah diri dia makan aiskrim, makan burger, makan jajan-jajan ni kan? Orang faham panggil jajan tak? Tak. Coklat. Cekedis. Orang belah-belah selatan pakai jajan-jajan ni. Orang cekedis, coklat ke sebagainya kan. Kalau dia sendiri makan, sampah itu tidak diletak di poket dia, sementara dia cari tong sampah, apa nilai tanggungjawab yang kita nak bentuk pada anak kita ini? Betul. Baru pada sampah. Macam mana kalau pada tanggungjawab lebih besar lagi? Macam mana pada tanggungjawab yang mungkin memikul satu tanggungjawab negara, masyarakat, keluarga sendiri dan sebagainya. Kan? Banyak hari ini orang yang maknanya dia mengabaikan tanggungjawab pada keluarga dia. Berapa ramai kan? Ni orang kat Baghdad tau, bukan kami. Malaysia tak. Dia selesa, alah kalau aku tak belikan pampers anak ke, aku tak belikan tak fikir tuition anak ke, bini aku pandai cari duit, pandai lah dia. Kan? Maksudnya tanggungjawab tu tak dirasa dia pada pihak keluarga. Diri kadang-kadang diri sendiri punya diri pun tak maknanya tak dapat diselidikan dengan baik. Kasut tak basuh, baju tak basuh, sendiri gigi tak gosok, kuku panjang contohnya. Sedangkan hadis Nabi SAW, Nabi ajar bertanggungjawab, bermula dengan diri dulu. Minas sunnah, daripada sunnah kan. Ni kuku-kuku potong kan, janggut dan misai kan? Trim kan? Siti selalu trim misai okay. Trim bulu-bulu di badan, maaf saya sebut bulu-bulu di badan ni. Itu hadis Nabi SAW sebut. Ada orang yang ni bulu hidung dia subuh jenis kan. Kalau kita jenis bulu hidung subuh, potong minas sunnah, daripada sunnah tu. Jangan bulu hidung tu panjang, kalau ketawa keluar kat bulu hidung ni, berjoget-joget bulu hidung ni keluar ni. Potong minas sunnah. Nabi ajar benar-benar bulu selia kan. Itu tanggungjawab pada diri. Macam tu juga dengan yang apa di sekeliling kita. Saya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, di Jerusalem, kita bawa contoh Jerusalem. Ini iktibar real yang boleh kita belajar. Okay? Jerusalem dibagi pada dua bahagian. Satu East Jerusalem, satu West Jerusalem. East ni Jerusalem Timur dan Jerusalem Barat. Okay? Jerusalem Timur maknanya diduduk ataupun penghuni dia adalah orang-orang Islam. Jerusalem Barat penghuninya adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan di Jerusalem Barat, kalau kita tengok di Jerusalem Timur kan, kita tengok orang-orang Islam kan, di sana tak semua sebahagian dia makan, buang plastik tepi jalan, padahal tong sampah dia. Dengan kotor, sampah terhimpun, maknanya biasa ada kat negara Arab lah. Ini iktibar, bukan nak merendahkan mana tempat. Iktibar kan. Kita jalan kaki, jalan daripada Salahuddin Al-Ayyubi Street, jalan Salahuddin Al-Ayyubi, jalan melalui tembok-tembok Jerusalem lama. Kalaulah tembok-tembok itu boleh bercakap, dia boleh bercerita kepada kita 1001 sejarah pasal Jerusalem. Macam mana perang salib dan sebagainya, macam mana kehebatan orang Islam itu, orang yang bertanggungjawab. Dia boleh cerita kalaulah batu tu boleh bercakap. Tapi batu tu tak boleh bercakap. Sebab batu tu menyaksikan peperangan salib lah, peperangan, berbagai-bagai peperangan di situ. Kita jalan melalui kota Jerusalem lama, langkah masuk ke West Jerusalem. Mana Jerusalem Barat. West Jerusalem dah macam Eropah dah. Bersihnya. Bukan bersih itu sebab ada orang yang mengutip sampah dengan baik. Tetapi pengutip sampah tahu, pembuang sampah tahu mana nak buang sampah itu. Tong-tong sampah dia tahu. Malahan ada orang yang bukan sampah dia, sampah orang lain diambil dan dikutip. Kan? Tanggungjawab. Rasa tanggungjawab. Bukan sampah itu, tapi tanggungjawab itu.
Rasa tanggungjawab itu. Kan? Ini kita kena latih anak-anak kita. Sempena merdeka ini, kita balik tengok anak kita. Kalau hari ini anak kita ambil baju buang dekat bakul lah, dekat campak stokin dekat sofa lah, dekat bawah kursi dan sebagainya, kita ajar. Ambil stokin tu, taruh betul-betul dekat bakul tu. Ni beg ni taruh betul-betul. Kan? Ni anak ni yang menconteng dinding kan. Saya selalu buat dulu. Oh, saya pula. Dia memang nak belajar. Jangan halang. Dia dapat pen. Kita sediakan ni nak kalau dah jonteng ayah tak nampak dah, tak sama marah. Tapi sediakanlah kertas. Ajar dia tak jonteng ni kan. Conteng dinding. Maksudnya alhamdulillah dia dapat pen dan dia nak belajar. Jangan marah pula. Wah, pula dah memang nak kecil memang macam tu. Kita kena sediakan. Okey, nak nulis ni dekat kertas contohnya kan. Tak ada, tapi nak dinding juga. Nak dinding juga. Itu mak ayah kena kongsikan. Jadi ajar bertanggungjawab. Sebab bertanggungjawab versus lawan adalah pentingkan diri. Orang pentingkan diri dia tak kira. Sampah aku pandai-pandai lah kutip. Kalau sebulan lah kat situ. Kan? Kalau dia kata bertahun-bertahun lah dekat situ tak dikutip. Kalau tak ada orang yang uruskan selikan untuk kutip. Sebab itu ibu ayah dalam konteks negara kan. Hari ni hari merdeka. Ajarlah bermula benda kecil-kecil tu. Betul. Tak payah nak besar-besar sangat. Tak payah mula dengan besar-besar. Bermula kecil-kecil dulu. Diri kita ni kan contohnya kan. Kebersihan diri, keluarga, rumah, kemas rumah. Hari ni cuba tengok ni cuti ni kan. Pergi tok store kat rumah tu kan. Kotak Molinex lama ada, kotak vacuum dah rosak ada kan. Semuanya disimpan. Tak suka bazir. Dia simpan semua tu. Kemas kan. Tak boleh masuk tu sebab berhimpun kapet dah suka lama dekat situ. Tukar minyak hitam kereta guna ada baki suku di dalam tu. Nanti lepas 5 bulan tukar lagi yang suku lagi ada kat situ lagi. Kan? Campurkan yang baki tu buang. Kan? Hadiah kahwin kita umur dah 20 tahun dulu kan. Kahwin dah 20 tahun lah. Dekat bawah katil tu kan. Dah berabuknya. Kita sayang nak buang sebab ada kenangan. Tapi susun dengan baik. Itu keluarga. Ajar anak kita. Sesekali jom ke rumah. Jom bantu ayah. Gosok sport rim kereta ayah ni. Kan? Gosok. Sebab kereta ni akan bawa kamu berjalan. Jom tolong ayah. Jom sama-sama. Jom kita kemas rumah. Kita mampu bayar untuk cuci kereta dekat kedai. Ni nak ajar anak bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab benda yang sangat mahal dan sangat penting dalam kehidupan kita. Terutamanya dalam hari merdeka ni. Kenangkan. Ajar diri bertanggungjawab. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara sebahagian daripada iman. Pertahankan negara sebahagian daripada iman. Sebenarnya kita pertahankan kita. Kalau ada kata orang nak merosakkan ataupun serangan di luar, anak-anak muda wajib keluar. Mana pertahankan negara yang kita cintai ini. So maksudnya jangan kita bila tak ada rasa bertanggungjawab, tak apalah orang lain ada. Orang lain jaga, ikutlah orang lain. Kita relax kan. Hari ni kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali mengibaratkan seolah-olah kita hari ni rasa bertanggungjawab tu macam duduk dekat sebuah kapal. Kan? Pula kenapa? Macam kita duduk dalam satu buah kapal kan. Katakanlah kita mendengar orang di atas berbual-bual. Orang di atas, kita ada dek, banyak kapal ni banyak dek kan. Orang atas kata apa? Maaf, kita duduk kat atas. Orang bawah berbual-bual, kita terdengar. Kata orang bawah kata orang bawah apalah kita punya nasib ni. Kita ni diundi tiket kita ni ada dekat bawah, tingkat 3 kapal bawah kan. Nanti nak cuci kapal ni terpaksa naik satu tangga, kita kena cedok air, kemudian dengan baldi tu turun satu tangga baru sampai. Barulah air tu boleh kita nak gosok kapal kita ke, nak buat apa ke kan. Maknanya itu kesusahan kita, kata orang bawah. Maka yang kawan seorang lagi ni kata, betul juga kan. Ginilah. Apa kata untuk senang kita tebuk satu lubang kat bawah ni. Jadi senang air sumber air tu dapatlah kat kita. Kan senang. Orang yang di atas mendengar perbualan ini, dia kena cegah orang di bawah. Yalah. Sebab apa? Kalau hari ini orang di bawah itu menebuk lubang, yang tenggelam bukan saja orang bawah, orang atas juga tenggelam. Satu kapal karam. Satu kapal boleh karam.
Itu rasa tanggungjawab. Ya. Hari ini kita melihat orang lain ada buat mungkin kesilapan, betulkan, perbaiki semaksimal yang kita mampu. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, idza man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa in lam yastati' fa biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tak mampu ubahlah dengan lisan, tegur. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau tak mampu ubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau dalam hati pun tak nak doakan, maka seolah-olah tak ada langsung iman dalam hati kita itu. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, saya doakan yang kebaikan sekalian. Ini perkara yang kedua hari merdeka ni kan, iaitu tanggungjawab. Sebab tanggungjawab dia lawan dia adalah pentingkan diri. Orang yang pentingkan diri, orang yang takkan bertanggungjawab. Orang yang pentingkan diri, orang yang akan membiarkan benda-benda yang tak baik itu berlaku sekelilingnya tanpa dia merasa bersalah pun membiarkan perkara itu. So ajar anak kita bertanggungjawab. Mula-mula dengan kebersihan dia. Bukan sampah itu yang penting, tapi rasa bertanggungjawab mengutip sampah itu. Kutip supaya dia bertanggungjawab. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang ketiganya, saya selalu bawa kisah ini. Apa dia, Ustaz? Dalam ceramah saya dan IKIM ni pun saya selalu bawa. Tapi saya nak bawa lagi biar ingat. Kan? Tak kira nak bawa juga. Bawa lah, Ustaz. Sebab bab kata hukama takarrara tahaqqaqa. Kamu ulang, nanti kamu akan ingat. Takarrara tahaqqaqa. Kamu ulang, kamu akan ingat. Mana benda-benda yang baik-baik perlu diulangkan. Okey. Saya, ibu, ayah, abang, kakak saya sekalian. Satu hari saya bawa rombongan ke Masjid Aqsa ni, ataupun ke Masjid Aqsa ni. Ada satu grup diver. Diving lah. Dia kata, Ustaz, kami ingin sangat nak diving kat Palestin. Ustaz, boleh tak tolong uruskan, Ustaz? Saya kata, boleh. Kita uruskan diving lah. Boleh, insyaAllah. Kita pun daripada Jerusalem naik kereta pagi, lebih kurang 300 km sampai ke Eilat, kan, ke kawasan diving tu kan, kawasan diving. Bila sampai di situ, Eilat ni kata kawasan tu kawasan orang Yahudi lah, kata. Jadi kita pun kata kita nak diving apa semua, dia tengok lesen. Okey, boleh tengok lesen? Okey, tengok. Kemudian dia kata, okey, boleh tengok buku log. Sebab kita diving kata buku log kita. Dia kata, tak bawa lah buku log. Okey, kalau kau tak bawa buku log, kami mengandaikan kau dah lama tak diving lah, kan. So kena buat refresh course, kan. Refresh course tu 1 jam atas air, 1 jam lagi bawah air, dalam air. Bersama-sama saya yang kena refresh course ni adalah bersama-sama saya ni, mana masalah buat dia dalam beberapa orang kan. Jadi waktu tengah kursus tu kan, masalah pun kata, come on lah, kita ni semua top professional lah. Kau tengok kita pegang tong pun kau tahu lah professional ketaan. Cuma kita tak bawa buku blog je, kan. Dia kata tak, aku kena ajar kau. Dan dia ajar 2 jam itu, sejam atas darat dan sejam lagi atas air. Tak ada satu tajuk pun makna digugurkan. Tak ada satu tajuk pun skip, tak ada. Semua aja satu. Sampai mengantuk lah yang lain orang putih ni. Mengantuk, tapi tak skip. Dia kata, tak, aku kena ajar sebab ini untuk kebaikan untuk engkau, kan. Cuba bayangkan, saya diving di Mesir. Pergi diving kan, sampai kat kawasan itu, kau ada lesen? Alamak, tak ada lah, aku tertinggal lah dekat dekat hotel. Ya ke? Buku log pun tertinggal juga. Betul kau ada lesen? Betul. Okey, kau pergi sana tu, kau ambil tong sana. Kemudian kau ambil peralatan kat sana tu. Kat sana kau kena bayar tu. Jangan lupa bayar. Kau bayar kat sana, kau terjunlah pandai sana. Tak tengok sikit pun beza, kan. Tapi kesungguhan buat satu benda tu dengan bersungguh-sungguh tu, kan. Maknanya tak ada skip pun satu tajuk. Maknanya benda yang patut diingat itu. Saya tahu, maknanya orang buat kerja tu bersungguh-sungguh lah. Okey. Habis diving, kami ni nak makan sebab lapar. So jadi walaupun ada sebahagian fatwa daripada Timur Tengah, sembelihan orang Yahudi ni boleh makan, sebahagian daripada fatwa Timur Tengah, sebab orang Yahudi ni yang ahli kitab, dia memang dia percaya pada Allah tu satu.
cuma tak percaya pada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dia menyembelih atas nama Allah. Sebab yang tak boleh kita makan sembelihan orang yang tak sembelih atas nama Allah. Maknanya hurimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Maksudnya orang yang diharamkan pada kamu darah, daging khinzir dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Orang Yahudi ni, ahli kitab ni, dia sembelih baca bismillah juga dengan nama Allah. Tapi dalam bahasa dia lah, dia baca syamsim. Syamsim tu bismillah. So walaupun ada fatwa sebahagian negara Arab, sembelihan orang Yahudi ni boleh makan, saya tak tergamak lah nak makan. Jadi saya kita pusing kat Kota Ilat tu, ada satu restoran. Restoran ni nama Asian Ginger Restaurant. Asian Restaurant. Kita pun masuk. Saya buka menu kan. Buka menu, saya terpandang tom yum kan. Saya terpandang tom yum, terus blok tau. Dekat saya punya pemikiran ni, mengarut si Yahudi ni, tom yum pula ni Mana ada tom yum tengah pada pasir laut ni kan. Tom yum pula. Terus automatic block. Sebab apa? Biasa sangat pergi negara-negara Arab, katakanlah Indian restaurant kan. Tengok ataupun katakan Asian restaurant kan. Ataupun katakanlah Thailand restaurant, Indonesian restaurant. Minta nasi, nasi tak ada. Sini cuma makan kebab. Mana orang Melayu kita makan kebab? Kan? Orang Arab je makan kebab dengan roti. Ini Indonesian restaurant, ada kebab dengan roti, nasi tak ada. Kan? Biasa sangat. Jadi bila saya tengok kan, ada tom yum pula, terus saya blok terus. Ngarutlah tom yum pula ni kan. Tapi sebab tak tahu nak makan apa lagi, jadi saya pun mintalah tom yum lah. Tak berapa lama lepas itu datang tom yum. Saya tengok warna ni macam tom yum lah ni kan. Okey. Bau. bau macam tom yum lah ni. Rasa sekali saya rasa sebiji macam tom yum kat negara kita. Saya siap panggil lah. Sini kejap. Saya panggil chef dia tu. Mana kau belajar masak tom yum ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Bahan-bahan mentah ni semua import daripada Thailand. Maksudnya, kalau dia kata itu satu benda itu tom yum sungguh dia akan hidang. Dia buat kerja tak main-main. Orang Islam kita sepatutnya ada sifat yang macam ini. Buat benda tak cincai-cincai, tak lebih kurang, tak main-main. Ini kadang-kadang kebanyakannya, bukan kat Malaysia kan, kat Baghdad nak cerita ni kan. Dah lah tak nak buat kerja. Dah lah malas buat kerja. Kalau buat tak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pula tak habis kerjanya. Kan? Sekali lagi dah lah tak nak buat kerja. Kan? Kalaupun buat tak sungguh-sungguh. Dua dah. Okey. Kalaupun sungguh-sungguh tak habis apa yang dia buat tu. Separuh-separuh je. Separuh je. So jadi maksudnya ibu ayah abang saya sayangi sekalian, sempurna hari merdeka ni. Kan? Kenapa kita perlu bersungguh dalam kehidupan kita ni? Sebab kita perlu buat benda dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu yang diajar oleh Nabi SAW, yang dianjurkan oleh Islam. Sungguh-sungguh, jangan buat kerja main-main. Anak-anak kita malam tadi kita mungkin merayakan hari merdeka, Alhamdulillah. Tapi ingat, kamu mungkin nak pergi, kawan-kawan pergi sambut hari merdeka, ada kerja yang kamu kena buat sungguh-sungguh. Kalau kamu seorang pelajar, belajarlah bersungguh-sungguh. Kalau kamu seorang office boy, kerja betul-betul. Kalau kamu seorang pegawai, susun betul-betul. Kalau kamu seorang bos, pimpin betul-betul jabatan kamu. Jangan main-main, jangan lebih kurang. Jangan buat kerja lebih kurang. Sebab setiap kerja kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apakah yang dipimpinnya. Jangan main-main. Buat kerja jangan main-main. Buat kerja jangan sambil lewa. Buat kerja jangan lebih kurang. Buat betul-betul. Itu sepatutnya benda yang ada pada orang Islam. Kan? Orang Islam ni buat kerja, kata Nabi SAW, ayutqinah, bersungguh-sungguh dia. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dia buat kerja sangat bersungguh-sungguh. Tapi hari ni kadang-kadang hari merdeka. Kita sambut hari merdeka kan, maknanya bagus hari merdeka, Alhamdulillah. Tapi semangat bersungguh dalam melaksanakan tanggungjawab kita tu kurang. Buat betul-betul kan. Ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak saya yang saya sayangi sekalian, benda yang main-main, Siti, benda yang main-main
Buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Benda main-main, Betul. buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Orang main bola, nama pun main bola kan. Main bola. Main bola kan. Nama pun main bola kan. Buat sungguh-sungguh hebat. Seluruh dunia tengok. Kan. Badminton, main badminton. Main badminton. Sungguh-sungguh jadi hebat. Benda main-main pun rancang betul-betul, buat betul-betul jadi hebat. Apatah lagi benda yang betul-betul hebat. Ya. Benda yang hebat, kita mengatur sebuah company, mengatur sebuah syarikat, sebuah jabatan dan sebagainya. Itu benda hebat. Jangan buat main-main. Kan? Sebab benda main-main pun buat betul-betul jadi hebat. Apatah lagi benda yang betul-betul hebat. Buatlah betul-betul dan laksanakan semaksimal yang kita boleh. Ibu-ibu, akak-akak yang saya doakan yang kebaikan sekalian, selamat Hari Merdeka saya ucapkan. Kan? Dan juga sebenarnya Hari Merdeka ni 3 perkara yang kita kongsikan pada hari ini. Nak berhiburlah tapi tahu limitkan diri, jangan jatuh ke zon selesa. Kan? Kemudian bertanggungjawablah kepada apa yang kita buat. Kan? Dan juga kalau buat satu benda tu bayarlah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan 3 perkara ini perkongsian daripada Jerusalem, daripada perjalanan ke Jerusalem, kita dapat ambil iktibarlah. Kenapa orang lain boleh maju? Kan? Kerana mereka menelusuri apa yang diajar oleh Nabi SAW dan juga Al-Quran yang sepatutnya kita buat, yang sepatutnya kita amalkan. Dan apabila kalau kita amalkan, benda kebaikan itu akan dikurniakan kepada kita tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik, kita nak raikan soalan daripada para pendengar. 3 platform kami sediakan kepada anda untuk tanyakan kepada kami di Konti apa je soalan yang sesuai untuk ditanya dan dijawab. Tak apa, Ustaz ada 1001 jawapan tengok soalan tu macam mana. Okey, anda boleh like kami di Facebook di ikim.fm. Cara kedua, anda boleh calling telefon kita di Konti 03 6205 1500 ataupun cara ketiga menerusi SMS ya. Pastikan berdaftar dahulu menjadi rakan SMS kami. Lepas tu anda boleh typekan IKIM, caratkan soalan anda dan hantar ke 39111. Baik, tadi Ustaz kata buat sesuatu kena sungguh-sungguh ya. Okey, macam mana kita nak jadi orang yang hebat? Macam mana tadi Ustaz kata, bila tengok Jerusalem Barat ya bersih kan, bila sebut Islam lemah kan, bukan lemah macam mana, benda-benda asas pun kita tak ada, bersih pun kita tak ada kan, ada pada orang Barat ya. Dan bagaimana kita nak jadi orang hebat untuk kita jadi pencetus kepada sesuatu perkara yang baru kan. Contoh macam ni, dulu kan orang sibuk, saya dengar ada orang cerita kalau di mana di luar negara lah kot, tak ingat negara mana, nak mengajak Mat Saleh untuk peluk Islam, berdiri di satu lorong, dia bagi bunga. Okey, bila orang tanya kenapa bagi bunga ni, dia ada 1000 kuntung bunga ros duduk di tepi jalan bagi kepada siapa yang lalu. Bila orang awam yang dapat bunga ros tu tanya kenapa bagi bunga ni, dia kata kan, awak tak kenal saya tak kenal awak, tapi kenapa bagi bunga? Sebab hari ni special, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi saya, dia kata kan. Kita mudah macam tabik spring lah kalau apa-apa je yang orang lain buat. Tetapi kita takut untuk mulakan. Cubalah kalau kita mulakan, orang kata apa ni bunga ros, ini barat ni. Macam mana Ustaz? Maknanya orang lain buat, kita pandang gas sangat. Tapi bila kita buat, kita takut orang kata. Dan sampai bila-bila pun kita takkan jadi orang yang hebat. Walaupun semangat kita besar, kuat. Ustaz, macam mana? Okey. Panjang soalan saya tu. Dalam Quran kan, Allah Subhanahu Wa Taala memang sebut di antara orang-orang beriman. Orang beriman ni la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut pun celaan orang yang mencela. Sebab kalau hari ini kita nak cerita, kita takut dikata oleh orang lain, maknanya apa pun kita buat memang akan ada orang kata. Baik pun akan ada orang kata, jahat pun akan ada orang kata. Betul. Lebih baik kita ni dikata dalam keadaan kita baik daripada kita dikata memang kita jahat sungguh. Jadi maksudnya buatlah apa perkara pun, maknanya memang ujian tu tetap ada. Dan orang beriman ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ayat yang saya sebut tadi, dia tidak akan terkesan dengan celaan orang mencela. La yakhafuna laumata laim. So buat kan, dan kalau kita buat satu benda tu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta
fatawakkal 'ala Allah. Kita buat sehabis mungkin kan. Nak cerita kat orang hari ni adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi bunga. Ada orang kata terima kasih, ada orang masuk Islam, ada orang cakap bunga lah pula. Tak sunnah, bid'ah semua ni. Tak sunnah betul, macam baratnya bunga terus Bid'ah pula semua tu. ni kan. Kita tahu ijtihad kita, ya Allah, aku buat ikhlas untuk menarik orang mengenal nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat. Kan, maknanya kita betul dengan ilmu kita, kita buat dan takut orang mencela, baki serah pada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan kita kuat. Kita sentiasa kuat, kan? Kerana Allah yang kuat, yang maha kuat dan yang akan menganugerahkan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Saya ya, mungkin saya rasa kalau versi Malaysia, kalau lah tak ada lagi orang bagi bunga ros tu, saya ingat kalau versi kita, time Nabi Muhammad punya kelahiran, kita selawat je kot. Baguslah tu, maknanya cuba buat sesuatu yang nampak catchy, yang bila orang tengok macam orang kata, wow, hebat, orang boleh tertarik dengan kita ya. Kreatif, maksudnya creativity, itu perkataannya. Okey, maknanya jangan kisah apa je orang kata ya. Sebab kita buat baik pun kata, lah Nabi Muhammad SAW pun habis baik punya orang pun orang kata dia gila dah. Ini buat kita ya. Maknanya kalau kita nak ikut memenuhi kepuasan hati orang, memang takkan pernah buat. Yang penting ijtihad kita, niat kita betul ya. Lepas tu jalan je. Okey Ustaz. Okey, bagaimana pula kalau kita nak maintainkan semangat diri kita, okey, merdeka dah ni kan, okey, positif, okey, buat benda yang main-main pun dengan penuh kesungguhan ya. Tapi kawan pula yang suka sangat cuik-cuik ni, macam mana? Saya rasa kalau sekali dua kita okey ya. Tapi kalau dah banyak kali dengar, lemah juga semangat kita Ustaz. Macam mana ni? Sebab itu Nabi SAW berpesan ya, maknanya kita kena pilih kawan yang ada di sekeliling kita. Sebab kita akan terpengaruhi dengan akhlak ataupun dengan agama kawan-kawan sekeliling kita. Kalau kita duduk di kalangan kawan-kawan yang memang melemahkan semangat kita, kita akan jadi sentiasa lemah. Kan? Kalau anda kata kita duduk di kalangan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang sentiasa bagi kita semangat, kita akan terus bersemangat. Okey, pilihlah kawan yang baik. Kalau andai kata tidak ada kawan-kawan yang semangat memberi semangat kepada kita, tidak ada kawan-kawan yang ada sekeliling kita untuk bagi kata-kata semangat kepada kita, cukuplah dengan bersahabat bersama Al-Quran membagi semangat pada kita. Kerana Quran adalah kalamullah yang akan memberi kekuatan kepada kita ni. Dalam Quran, ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak saya sekalian, ada 88 ayat yang Allah Subhanahu taala sebut bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ada 88 ayat wahai orang-orang beriman. Saya ada bahas benda ni dekat YouTube ceramah saya ada dirakamkan. Boleh nanti type Ustaz Amin, okey, rahsia beriman. Saya tengah buka kitab tu, belajar dekat Shah Alam, 88 ayat rahsia orang beriman. Maknanya apa yang Allah motivasikan pada kita? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Sahutlah kamu seruan daripada Allah dan juga Rasulnya, idza da'akum, apabila Allah dan Rasul itu menyeru kamu yang akan memberi kehidupan kepada kamu. Allah sebut. Kita sahut surah Allah dan Rasul, jiwa kita akan hidup. Kita akan hidup seperti mana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kata-kata motivasi daripada Al-Quran. Kalau tak ada kawan-kawan yang baik, cukuplah bersahabat dengan Al-Quran. Baca Quran, dia akan memberi semangat kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, mungkin di hujung ni kita nak bagi kesimpulan dan kita tutup dengan doa Ustaz. InsyaAllah. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian, mudah-mudahan kan hari ini kita menyambut hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kita doakanlah sama-sama Allah Subhanahu taala berikan kebaikan kepada negara yang kita sayangi ini dan negara-negara umat Islam seluruhnya. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada umat Islam di negara ini dan mana-mana umat Islam di seluruh dunia. Amin. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan, kan, maknanya dan hidayah kepada seluruh orang-orang yang memimpin daripada kalangan Islam di negara ini dan juga yang ada di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menyambut hari merdeka bermaksud kita menyambut hari kemenangan. Cuma apa yang kita kongsikan tadi, jangan sampai kita jatuh ke zon selesa yang pertamanya. Yang keduanya, belajar untuk bertanggungjawab. Dan yang ketiganya, buatlah satu benda dengan bersungguh-sungguh. Tiga-tiga benda ni penting untuk kita mengekalkan, kan? Maknanya kebaikan yang ada pada diri kita dan juga apa yang ada di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kan, walau di mana kita berada, selamat menyambut hari merdeka.
dan juga kepada siapa-siapa saudara-saudara se-Islam kita daripada mana-mana dunia, mana-mana negara. Kan sempena dengan Malaysia hari ini, Hari Merdeka, tolong doakanlah Malaysia ini. Mudah Allah beri kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Kita akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan hidup kami di dunia dan juga di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami, ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kematian kami, ya Allah, dan selamatkan kami di akhirat dengan keredaan-Mu, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim ajmain, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berakhir di sini. Moga-moga perkongsian kita ni dapat memberi banyak manfaat. Andai diperhalusi, dihayati betul-betul apa yang Ustaz cakap tu. Kalau panggil penceramah yang hebat kat dunia pun masukkan dalam kuat kiri, memang tak ada lah kan. Maknanya semua benda dengar pun kena sungguh-sungguh Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda.